contohnya kan, kalau contohnya siapa yang nak poyo-poyo tengok, siapa pernah tengok cerita Korea, bisnes juta-juta, cerita orang Melayu, bisnes juta-juta, Papa Mengah Holding tu apa benda tu kan. Biasanya kalau contohnya diorang dapat report, diorang buka report tu, diorang akan tengok mana sekali. Diorang akan tengok belah kanan sekali. Report tu. Kanan sekali tu apa benda tau report dia. Kalau pasal kiri sekali tu report tu tarikh biasanya. Tarikh ke nombor tu kiri sekali. Sebab tu orang tak tengok kiri sekali. Bos-bos ni dia tak tengok kiri sekali. Yang dia akan tengok kanan sekali. Kanan sekali apa benda? Sales. So dia akan report. Ni banyak lah ni. Ni ada beberapa. Dia punya kotak dia. Siapa pernah tengok cerita Excel kan? Dia ada kotak, ada beberapa kotak. So biasanya kotak terakhir ni tarikh lah ataupun bergantung. Tapi kalau contohnya bos-bos ni kadang-kadang dia tengok tarikh je. Tarikh. Macam contohnya hari ni 1 hari bulan kan. So dia tengok lah yang semalam punya 28 hari bulan 2. So dia tengok sales contohnya berapa contoh cerita bos-bos Papa Mengah cerita Papa Daddy apa semua cerita-cerita besar lah. Contoh 1 juta, contoh 1.5 juta. So biasanya bos-bos ni kalau contohnya diorang dah tengok report kanan sekali, dia punya KPI dia, sales dia contohnya KPI dia letak 1 juta. So contohnya tiba-tiba saya saja je lah nak letak point 1.5 juta. Nanti saya kecil lah kan. So dia tengok kanan sekali 1.5 juta. Dia dah tak payah, dia dah tutup mata dia boleh bagi main golf dah. So kalau contohnya besok hari yang contohlah hari ni dah 3 hari bulan contoh betul semalam dia tengok 1 hari bulan 3. Sales dia tiba-tiba drop 400,000. Tengok ni cara bos. Saya nak ajar ni. Saya nak ajar korang macam mana bos-bos ni tengok buat sales ni. Kejap saya tengah pastikan boleh masuk Okey. Dahsyat ni ilmu ni. Sebab biasa kan untuk kembangkan kita punya kepala otak ni supaya kita senang nampak. Macam saya cakap sebelum ni, once kita nak capai contohlah 1 juta sangat-sangat susah. Melainkan ada orang tengah bimbing dan kita percaya dengan orang yang bimbing kita tu. Tapi once kita dah dapat 1 juta, insya-Allah next punya 1 juta dah senang. Tapi untuk dah 1 juta, nak capai 10 juta pula, dia dah susah dah. Mula-mula dia dah susah macam mana, dia dah fikir buatlah macam-macam tutang dah capai 10 juta. Once kalau contohnya bisnes dia hilang macam mana pun, dia dah boleh tahu dah. Oh, macam mana rupa 10 juta. Dia tahu macam mana orang nak tambah, macam mana marketing ke, macam mana dia nak buat. Otak dia dah sebab 10 juta. So saya nak ajak korang ni untuk nak kembangkan, besarkan kita punya mind kita, otak kita ni ke arah nombor-nombor ni. Saya nak cerita patah balik OMTM ni. So kalau contoh bos-bos besar ni dia cerita 400,000. Oh, kita punya target sales sehari 1 juta contoh. Tiba-tiba 400,000. So apa benda dia tengok? Dia dah tak main golf lah. Dia akan tengok sebelah kiri dia. Kiri dia apa benda? So terpulang lah. Terpulang dekat apa-apa je dekat company tu. Tak kisahlah. Contohnya tender ke, tak kisahlah. Okey, contoh saya tak tahu, tapi nanti saya patah balik. Okey, saya kecilkan lah. So barulah dia akan tengok sebelah kiri ni. Nanti baru saya akan kecilkan dekat dalam macam mana pahlawan UKIS ni. Ini saya contoh cerita lain dulu. So baru dia akan tengok belah kiri. Apa yang betul-betul direct kepada sales tu, baru dia akan tengok kiri tu. Numbers dekat sebelah kiri tu capai ke tak KPI dia. Then baru sebelah kiri dia, oh dah capai. Oh rupanya dekat KPI sebelah sini, contoh numbers dekat sini, saya tak tahulah apa benda Mengah Holding tu dia buat. Contoh design kan. Contoh dekat ni design. Contoh dia perlu buat biasanya 500 poster. Contoh, saya bagi contoh je. Oh, 500 poster ni supposedly dia akan directly tu kepada sales. Oh, rupanya hari tu sepatutnya 1000 poster tapi dia siapkan 500 je. Okey, so dia tahu. Dia akan cater lah problem dekat situ. So kalau contohnya dia tengok, oh ni dah siap lah, maksudnya 1000 lah. Contoh lah, target KPI dia 1000. Oh, so maksudnya design pun 1000. Maksudnya tak ada capai, tak ada masalah kat situ. Baru dia tengok kiri lagi. Contohnya apa pula? B. Apa yang mengarah kepada design tu ataupun cerita pasal, contohlah ni A lah. Nanti saya bagi contoh yang apa ni. Ni saya buka dulu. A. Okey, A capai KPI, baru dia tengok B. B capai KPI, baru dia tengok C. Kalau B dia tak capai KPI, baru dia tahu, oh, aku kena buat B rupanya. So saya kecilkan kepada untuk khususnya pahlawan UKIS. Saya dah ajar daripada nombor 1
Kita punya coaching sampai coaching kali ni yang ke-8 dah. Macam-macam dah saya ajar. InsyaAllah nanti coaching ke-10 nanti saya akan try recap daripada nombor 1 sampai nombor 9. Nombor 10 pastikan weekly coaching nombor 10 pastikan you all boleh datang. Sebab saya akan recap semua 1 hingga 10. Mungkin makan masa lebih sikit, saya pun tak tahu, bergantung. Alright. So, kalau contohnya kita nak cerita AJ Yukis. Sekarang ni kita punya target, tapi paling penting kita tahu kita nak target berapa. As a personal. Saya nak cerita tentang pahlawan Yukis ni as a personal. Berapa target Yukis? Saya contoh. Satu hari dia nak capai sehari RM100 je sales dia. Saya dah bagi tahu siapa yang baru, saya dah bagi tahu sebelum ni. Fokus kepada sales je dahulu. Korang ceritalah dekat luar untung ke apa. Yes, betul. Tapi untung 1 juta dia tak akan capai sebelum kita capai sales dulu 1 juta. Sebab tu saya nak korang fokus dulu sales. Fokus je dulu. Nanti korang akan belajar. Oh, lepas otak korang dah besar, baru korang dah tahu, oh, senang ni. Aku dah tahu nak capai sales banyak ni, dah automatik dah tahu dah untung kita berapa. Okay? Sebab sales dia adalah yang paling senang kita pegang. Sebab kalau untung dia dah ada layer satu lagi dah. Maksudnya mungkin untung tu, kalau contoh nak cerita bersih, sales tu dah kena tolak kos-kos seluruh yang ada. Commission lagi, kos adalah mungkin kos masa kita, kos tak ada apa-apa lah. Sebab sekarang ni saya memang ajar totally zero cost marketing. Tengok zero cost marketing pun korang boleh buat duit sangat-sangat banyak. Okay? So, contohnya sales, kita punya target RM100 je. Contoh, tak nak miss RM100. So, kita punya target RM100. Ini fokus kita setiap bangun pagi, bangun-bangun je, okey. Aku tahu, kalau contohnya hari-hari aku capai RM100, akhir bulan tak lari RM5,000. RM3,000 hari-hari. Kalau contohnya kita nak RM5,000 sebulan, RM5,000 bahagi 30, berapa? Cik kira. RM5,000 bagi 30, nak RM166. So, boleh upkan sikit. Kalau 200, kita up lah 200. Tapi kita main 100 dulu secara konsisten untuk kita nak dapat 3,000 sales. Maksudnya kita cerita 3,000 income lah. Dah macam boleh orang kerja engineer yang dah belajar bertahun-tahun, then baru dia boleh dapat fresh graduate lah. Kita cerita fresh graduate dulu. So lepas sales RM100, then apakah yang betul-betul direct kepada sales tu? So kita tahu, oh, yang paling senang tu adalah conversion. Conversion ni maksud apa? Yang paling senang adalah PM lah. PM, DM, kita pergi jumpa yang paling basic, family kita. Yang ingat tak saya share tentang marketing burger tu? Sebab tu saya cerita marketing burger, yang roti bawah tu, itu jangan tinggal. Itu jangan tinggal hari-hari. Korang buatlah macam mana pun. Facebook sekarang pun punyalah ramai. Korang dah habis belum PM, DM kawan-kawan korang kat Facebook tu menggunakan copywriting yang saya dah ajar sebelum ni, dan korang improve. Dan dekat dalam group chat dah ada, dekat dalam, sebab itu yang paling senang sekali untuk korang buat conversion untuk nak capai sales 100 tu. So itu yang paling senang. Saya patah balik, yang paling penting family dekat, family kecil tau. Family kecil ni mak ayah kita, adik-beradik ke, belum lagi, maksudnya mak ayah, itu je lah paling kecil. Nombor 2 level family ke atas, adik-beradik. Cuba senaraikan balik, pakcik, makcik, sepupu, sepapat, baru naik atas atuk, nenek. Saya lepas dah habis ni baru pergi kepada kawan. Maksudnya maksudnya lepas kawan tu pun sebenarnya dah ramai. Contoh lah, orang kata kawan dah habis kan. Saya nak bagi satu tips. Siapa nak tips? Say I. So contoh ada habis, family kecil, family besar, kawan. Contoh hidup dia sikit banyak tu je. So saya nak tak adalah share story sangat. Semalam Kowe dia datang rumah saya. So datang rumah mak mentua, ayah mentua saya lah. So apa yang bagus gila yang diorang buat, ini sebenarnya orang tak nampak. Lepas dia close ayah mentua saya, dia close saya. So apa dia buat, dia sediakan satu kertas. Dekat bahagian bawah tu
dia akan minta apa tau? Referral. Paling senang lah. So referral ni lah yang akan membuatkan kita boleh berkembang dengan cara basic tu, referral. Kalau contohnya kita dah ada mak ayah kita, cuba ambil je kontak dia orang tu. Assalamualaikum, ini saya adalah anak kepada bla 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 bla. Dah, selamat hari raya. So semua kontak tu semua adalah prospek yang customer bakal nak tak nak je korang buat. So itu semua duit tu yang sebenarnya missing, korang punya duit. So saya cakap itu adalah kita punya OMTM sebelum tu. Kalau sales kita tak capai kan RM100 kan, oh ni dulu nombor satu kita kena buat. Aku dah buat belum benda-benda ni? Okey, kita letak target 100 sehari 100 kita PM. Okey, dengar elok KPI ataupun OMTM tu dengar elok. Kalau contohnya kita kata 100 kita nak PM, DM, dia tak termasuk kita reply ke apa benda, kena dengar elok. Dia adalah satu hari. Contohnya kita target satu hari. Kalau satu hari tu kita nak kerja, kalau contoh saya tahu pahlawan Nikis banyak yang part time, banyak yang part time lah, bekerja lagi, ada yang masih belajar. Tak kisah. Tapi contoh dia ambil 30 minit, sejam untuk dia nak PM 100 orang PM, DM, nak dapatkan referral. Dia usaha untuk capai juga. Dia pergi Facebook, dia pergi join grup Facebook. Grup Facebook pun kalau korang join satu grup Facebook pun selamat hari raya. Nanti baru saya kalau contohnya saya ingat, saya share lah sikit dekat mana lubuk-lubuk dia. Tapi tak adalah share mana pun. Korang join je lah dekat grup korang punya kawasan taman korang. Korang tinggal mana? Shah Alam. Join je lah Shah Alam. Lepas tu cakap je lah korang bermula dengan oh saya tinggal dekat sini. So dah ada jambatan tu. Penting tu untuk jambatan kita dengan dia. Itu paling simple. Kita jual coklat, korang tak terang susah-susah. Cakap je saya jual coklat. Ni produk dia. Punyalah lawa produk kita. So insyaAllah. Lepas tu tak payah nak susah-susah. Suruh dia bawa pergi link. Link website tu dah selamat hari raya. InsyaAllah conversion rate dekat situ sangat-sangat tinggi. Okay. Saya nak cerita tambah sikit. 100 PM ni 100 PM. Oh dah kena kat ni. 100 PM ni, let's say contohnya hari ni kita kerja, contohlah kita sejam, kita sehari kita nak 100 PM. Tapi kalau contohnya dah 100 PM, saya tak jangka lah untuk nak dapat RM100 sales. Of course lebih. Percayalah cakap saya. So biasanya lebih. Kalau contohnya satu orang, korang boleh close 5, dah korang dah RM100. Satu orang close untuk cakap dengan dia, belilah Alalang sekarang ni dah ada buy one free one. Alalang tengah ada promosi ni, why not beli je 5. Dah sama hari raya RM100. Itu kalau seorang, kalau contoh dapat close. Ni kalau contoh PM, saya tak cerita close je lagi. Betul saya cakap, sales ni dia adalah benda yang kita boleh kawal. Benda yang totally, yang directly. So 100 PM, contohnya hari Selasa kita dah buat 100 PM. Kita punya KPI 100 PM kan? PM, DM, saya dah cakap tadi kan? Kalau contohnya hari Selasa, tiba-tiba kan, terlebih 110 kita dah PM. So hari Rabu, dia tak akan jadi 90 PM, dia tak akan jadi 85 PM, kononnya tolak yang semalam. Tak. Bila kata KPI, hari baru, dia adalah baru. Semalam, kalau buat lebih, kita dapat bonus. Kita buat bonus. Buat bonus, siapa yang akan dapat lebih? Kita. Bukan orang lain. So, kalau contohnya hari baru, kita malas ke, ni saya nak cerita tentang tindakan disiplin. Penting sangat-sangat. Orang buat bisnes, jadi ejen, penting untuk disiplin, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Kalau contohnya buat bisnes, kena faham ni ayat dia tricky sikit, tapi kena betul-betul faham. Kita as ejen, kita adalah bos dan pekerja kepada diri sendiri. Once, kalau contohnya kita set KPI, waktu kita set KPI, kita adalah bos kepada diri kita. Kita cakap dekat Afiq, saya lah Afiq tu. Cakap kat dia sendiri. Kita as Afiq, bos, sekarang aku tengah bos ni. Aku tengah buat kerja, planning. Kita planning, kita buat KPI, kita set, aku nak RM100. Aku tahu RM3,000, akhir bulan aku dapat RM3,000, komisen sekian-sekian. Duit tu aku nak simpan, aku nak kahwin, aku nak bagi mak ayah ke, aku nak buat apa. Okey, aku jelas. Aku punya BY. So, apa benda aku nak capai, macam mana pun, disebabkan BY aku sangat super besar, aku akan buat benda ni. 100 PM, tak lebih, tak kurang. Kalau aku buat lebih, aku pastikan aku 100 PM sehari, tak kurang. Kalau lebih, bonus. Kalau contohnya malas, 100 PM minimum, tak boleh kurang.
Itu adalah KPI. So, waktu kita tengah bercakap dengan di sini, kita tengah bos. So, apabila berlakunya kita bercakap bos cakap kepada siapa? Dekat pekerja. So, bila datangnya pekerja tengah nak execute untuk melaksanakan apa yang bos cakap, dia tak boleh, oh bos, tak boleh lah bos, hari ni saya bosan lah bos. So, apa benda dia boleh buat? Dia kena buat je lah. Sebab bos tu siapa? Diri dia. Pekerja siapa? Diri dia. Disebabkan bos tadi dah cakap dekat diri dia, as a pekerja, time tu dia kena buat juga time tu. Saya ulang, kurang tak boleh, lebih bonus. Hari-hari tu je. So, sampai satu level, oh kita dah tahu dah. Aku rasa 1 PM ni senang meninggal lah. So, kita ada dua pilihan. Sama ada kita kurangkan lagi jumlah target, ataupun kita usaha untuk nak capai ni 100 PM ni. Cuba komen, belajar sesuatu tak? Okay, saya lagi laju sikit. Contoh 100 PM. Kita dah buat ni 100 PM. Saya masih tengah cerita tentang OMTM. Faham tak? Benda ni korang dah belajar tau. Tapi saya bagi tahu angle dekat lain supaya korang lebih mendalam untuk belajar faham benda tu. Oh, betul. Afiq dah ajar benda ni. Tapi hari ni dah belajar satu lagi angle, aku rasa macam lagi jelas. Jerebu sebelum ni, jerebu betul-betul. Jerebu macam Kowe datang rumah saya, buat tak tahulah dia buat jerebu tak apa benda tu. Jerebu macam tu tak nampak rumah. Tapi bila dia dah sedut tu clear. Se-clear dia, tak payah pakai spek pun. So contohnya, saya masih lagi OMTM. Lepas aku nak sales. Sekarang ni sales tak capai RM100. Apa aku kena buat? 100 PM. Fik, saya dah buat dah 100 PM, tak capai pun RM100 hari tu. So pergi dekat sebelum dia. Kita panggil OMTM, one metric that matter. Sebelum daripada tu, apa benda? Pergi pula trafik. Dan terpulang. Sama ada trafik boleh letak dekat sini, conversion letak kat sini, ataupun conversion letak sini, trafik kat sini. Terpulang. Dekat mana-mana korang lebih suka. So sebab conversion ni adalah duit paling cepat korang nak buat. Then baru pergi kat belakang, trafik. Trafik macam mana nak fikir? Trafik ni apa benda? Maksudnya korang boleh tengok dekat link affiliate korang tu, orang yang klik dekat link kita tu bertambah. Then baru kita buat yang saya ajar dah sebelum ni. Sekarang ni HQ setiap hari pukul 9 malam dia memang akan post. Korang tak payah fikir, tak payah buat copywriting, tak payah fikir-fikir, HQ dah fikirkan. Korang copy paste je dekat semua social media korang. Tapi masalahnya HQ baru sediakan pukul 9 malam. Pukul 9 pagi pula macam mana? Pukul 12 tengah hari pula macam mana? Tak ada orang ke waktu tu tengok Facebook? Pukul 3 petang pula macam mana? Pukul 6 pun petang pula macam mana? So far saya akan buat macam ni lah. Jam kan? 12, 9, 3, 6. So 9 pagi. Kalau contohnya nak start 6 pagi pun boleh. So far saya ada business advertising. Orang ramai yang membeli pada waktu sini. Waktu subuh, orang sebelum ada setengah orang tu dia tunggu pasangan dia tengah mandi. So sebab dia dah bersiap awal, so dia main Facebook dulu. Main Facebook tu sempat lah, mungkin sebab semalam tu dia dah tengok, lepas tu dia search balik. Then time tu lah dia beli. Sementara tunggu pasangan dia tengah mandi, tengah solat subuh ke apa ke kan. So time tu dia beli. Ni waktu pagi pukul 9. Time tu dia baru je masuk. Time ni dekat dalam kereta. Dalam kereta saya tak tahu. Biasa orang dengar radio ke tidur ke saya tak tahu. Tapi biasanya pukul 9 pagi akan ada orang jenis macam mana? Dia akan ada orang masuk kerja, benda first time dia buka, benda pertama sekali dia buka Facebook. Dia buka WhatsApp. Dia scroll je dulu, biar je tak ada apa-apa. Dia buat benda paling ringan sekali. Ni ramai orang. So adakah kita pukul 9 pagi tu kita ada ke tak? Pukul 12 buat apa? Lunch. Makan tengah hari. Ya Allah, penatnya kerja hari ni. Buka Facebook. Buat apa? Scroll. Tak ada buat apa? Manusia sekarang Malaysia susah nak baca kan. So baca buku ke apa ke, tak ada nak bawa buku kata-kata. So dia buat apa? Buka handphone, main Facebook. Sebab main WhatsApp memang ada 24 jam. Baki tu dia akan tengok Instagram ke, tengok Facebook ke, social media apa yang dia suka. Twitter ke, terpulang lah. Pukul 3 dah ngantuk dah buat kerja.
dah buat kerja ngantuk, pukul 3 ni dah makan dah tengah hari sedap, dan tu nak scroll balik Facebook. Pukul 5 pun ada kemungkinan ada. Pukul 5 ni pun sama, time-time orang nak ni. So time-time macam ni, faham tak? Kita panggil loophole, yang ada satu ruang yang supposedly akan ada orang berpotensi untuk tengok kita punya trafik ataupun link kita, tapi kita tak ada time tu. Sedih tak? Sedih weh. Sebab tu cuba juga kita maksudnya kita as a pahlawan UKIS, sediakan pedang yang sangat-sangat dahsyat. Nombor 3 ni, trafik. Kena jaga. Berapa banyak trafik yang kita target. Supposedly saya rasa trafik kat sini kot. Trafik kat sini. So saya rasa trafik yang dia akan dia lah, apa nama, kalau contohnya trafik tu dah cukup, then baru pergi dekat conversion. Tapi ikut je mana-mana. Nanti sebab nanti ada satu lagi. Lepas OMTM ni, satu tim saya baru belajar. Dia ada satu lagi. Satu QTM. Saya pergi tempat lain dulu. Tapi kalau contohnya korang tahu 1QTM tu apa benda, cuba komen. Siapa tahu tak ada hadiah. Tapi boleh jawab lah. 1QTM, saya baru belajar. Tapi sangat-sangat menarik. Dia sama je, lebih kurang berkaitan benda ni. Tapi nak membuatkan dia adalah lebih besar lagi 1QTM ni. Tapi menarik, korang boleh jawab je. Okay. So trafik, macam saya cakap, post dekat social media. Semua. Jangan tanya kat mana, WhatsApp ke Facebook, semua. Sebab semua social media ni ada orang. Kecuali Clubhouse je. Clubhouse mungkin kalau contohnya tu mungkin boleh lah kot. Sila klik dekat link iklan saya dekat dekat bio saya. Itu mungkin boleh lah kot. Instagram, Twitter, IG, ni semua ada orang. So post dekat semua. Nak post apa? Tu nanti saya akan pergi pada personal branding. Dah habis 30 minit dah. So saya nak pergi kat last sekali. Okay. Ni trafik. Contohnya berapa? Satu hari kita target 100 juga. Contoh 100 klik. Sebab 100 klik ni dia mesti capai. Kalau tak, memang kita kena cari 100 PM. So kalau contohnya saya kata saya terbalikkan. So daripada kanan sales, lepas tu kita balik tengok kiri trafik. So trafik kalau contohnya dah capai 1000, sales RM100. Kita nak RM100 je sehari. Kanan conversion. Conversion kita buat apa? Saya cakap lah PM, DM, TM. Kau lah apa benda, apa personal lah. Okay. Berapa? 1000. 100 orang. Yang ni saya percaya. Kalau contohnya korang boleh capai 1000 trafik dalam sehari, tak lari punya sales ni. So apa benda korang buat dekat trafik ni, dekat situ lah yang korang buat. Up status, tulis apa-apalah berkaitan tentang diri sendiri, personal branding. Tu nanti saya masuk. Kalau contoh saya sempat masuk. Okay. So adalah sekali. So korang dah faham dah. Macam ni rupanya aku dah jelas gila. So dia pergi kat 1QTM. Habis tu Afiq, masalahnya aku ni ada makan, solat, ada kerja lain, belajar ilmu kan. Maksudnya kalau contohnya korang tak kisahlah buat apa pun. Contoh siapa yang belajar daurah ke apa ke, maksudnya korang ada banyak benda korang buat, betul tak? Sebab tu pergi dekat nombor 5 ni. Nombor 5. Sebab tu nombor 3, nombor 4 ni. Ni nombor 3 ni adalah kat sini. Nombor 1 tindakan, nombor 2 tindakan tu mesti agresif. Agresif pun pastikan kena tepat apa benda yang kita buat ni. So kalau contohnya benda tu tak bertepatan, rugi je lah. Sebab tu saya minta maaf siapa yang ada. Saya langsung tak ada niat untuk nak kecilkan ke golongan ni. Tapi nak bagi tahu, kalau contohnya orang kerja keras, maksudnya orang nelayan tu sepatutnya dah boleh jutawan dah. Sebab diorang tantah. Sebab diorang kerja bangun pukul 4 pagi. Lagi jauh lebih kerja keras dan agresif daripada kita bangun 4 pagi, tutup kedai kau. Maksudnya dia habis pun kalau contohnya ada hujan ke, ada ular patuk ke, tak reti aku. Tak benar ni kan. So tapi dia lagi agresif daripada kita. Nak kata kalau contohnya dia agresif, dia lebih lagi jutawan. Tapi sebab tu penting untuk OMTM. Kita jelas apa benda kita tengah buat ni. Sekarang ni kita jual coklat. Kita tengah pahlawan ni, tengah pakai baju besi ni. Kalau contohnya kita
kita tengah pergi perang ni, ni tengah berperang ni, musuh kat depan. So korang pergi mana? Lari, kau lari tak? Lari. Kalau contohnya tanya, kau bunuh berapa orang? Tak ada. Kenapa? Sebab musuh kat depan, aku lari kat belakang. Lari tak? Lari. Tapi tak bunuh seorang pun. Ataupun tak membantu pun. Dia tak membawa kepada kemenangan peperangan tu. Faham tak? So kalau apa yang kita buat, berlari ke depan, pergi pancung muka seorang-seorang. Kalau contoh kita pergi ke depan, kita duduk merangkak, pergi cantas kaki orang, berpayah juga. Orang senang-senang cantas kita. Sebab tu dia kena ada ilmu, kena tahu apa OMTM dia. Mungkin paling senang mungkin cantas kepala. Contohlah, maksudnya ilmu peperangan dulu pernah lah belajar tentang ilmu silat lah apa benda. Saya nak kata, lagi tepat kita punya tumbukan kita. So kat situ je lah yang kita kena fokuskan. So then barulah pergi, macam saya cakap tadi, masalahnya saya ada buat benda banyak apa semua. Macam mana nak buat matrix that matter ni? So sebab tu tambah satu lagi, kita panggil one question that matter. So macam saya cakap, dia punya ke belakang ni, dia adalah bebas, terpulang. Tapi maksudnya dekat bawah-bawah ni, dia sebenarnya ni conversion ni dia lebih besar lah kot. So kalau contoh saya kecil kan, dia bukan trafik. Dia adalah contohnya, dia lagi detail. Contohnya trafik ni, dia adalah Allahumma salli ala Muhammad, apa benda lah, post ke social SOCMED. Contohlah SOCMED. Dia adalah lebih detail. Conversion PM orang. Ni je sebenarnya kerja kita hari-hari. Then one question that matter, benda tau, soalan yang paling mahal sekali yang kita kena tanya adalah, aku buat benda ni, aku buat A, sales aku meningkat tak? Sales aku meningkat tak? Ini soalan paling mahal. Saya kembangkan soalan ni. Aku buat A, sales aku meningkat tak? Aku buat post ke aku buat post ke SOCMED. Sekarang ni semua pegang phone masing-masing senang. Ya atau tidak je. Tidak mungkin Y atau T lah. Ni paling simple. Sebab nak pastikan laju. Saya ada banyak soalan ni. So tak kisahlah, korang mungkin akan reply banyak Y ke T ke, terpulang lah. Tapi korang sendiri aware tentang benda-benda tu. Saya akan sebut daripada pagi sampai ke malam. Ni mungkin akan tambah sikit. Komen Y atau T. Terima kasih Ashraf. Aku buat A, sales aku meningkat ke tak? Belum lagi. Aku post ke SOCMED, aku buat post ke SOCMED, sales aku meningkat tak? Dia membantu kat, dia bukannya sales tu, dia cerita membantu tak untuk sales tu meningkat. Kalau contoh nak cerita membantu. Cuba komen Y ke T. Aku buat post ke SOCMED, membantu tak sales aku meningkat? Komen je walaupun tak ada dekat ni kan. Saya pergi. Aku buat PMDM, membantu tak sales aku meningkat? Ni soalan biasa. Kita pergi pada pagi. Kita pergi daripada tidur. Aku tidur, membantu tak sales aku meningkat? Mungkin yes, mungkin tak. Yes, kalau contohnya tidur kita berpatutan. Tidak kalau tidur kita berlebihan. Faham tak? Pergi pada seterusnya. Kita bangun pagi, kita buat apa? Subuh. Aku buat A, aku solat subuh, membantu tak untuk sales aku meningkat? Faham tak? Kita nak, sekarang ni kita dah ada OMTM. Kita bukan nak semata-mata solat subuh tu kita nak sales meningkat. Faham tak benda ni? Kita bukan benda, cuma kita nak fokuskan semua kita punya tenaga kita ke arah satu benda yang ada impact. Daripada impact yang besar tu, sekarang ni sales lah contohnya. Daripada impact yang besar tu pergi kepada commission. Commission tu kita nak sedekah, kita nak bagi kita nak buat baik pada orang lah, apa benda maksudnya, nak kahwin lah, itu pulang lah maksudnya. Dia punya kunci dia besarnya dekat situ. Kita ada pilihan. Orang kata tak nak kaya, aku nak kaya. Sebab aku tahu kaya tu bagi aku as orang Muslim wajib. Orang kata sunnah ke apa, tak.
Sebab pada aku masa sekarang ni, pada aku, bukan aku nak cerita aku ni, saya, maksudnya korang bermonolog, pada aku, oh wajib. Contoh ni, lain orang lain punya pendapat, saya nak cerita benda ni, one question that matter. So kalau contohnya saya halakan sekarang ni satu question je, satu soalan, apa aku buat ni, dia membantu tak sales aku meningkat? Okey, saya patah balik. Solat subuh membantu tak sales kita meningkat? Ya. Ada orang kata tak, terpulang. Tapi saya kata iyalah. Kalau kita improve benda paling sikit, kalau contohnya aku solat subuh khusyuk, sales aku meningkat tak? Mungkin sebab dia membantu. Sebab nak cerita membantu. Percentage tu mungkin kita tak nampak, tapi dia membantu. Lepas solat subuh, contoh buat apa? Membaca buku. Kita baca buku, membantu tak sales kita meningkat? Bergantung juga kita baca buku. Sebab tu bila kita faham kita punya soalan akhir tu, membantu tak sales kita meningkat, kita nak buat dekat belakang tu, maksudnya apa benda yang kita nak buat. Macam contoh membaca kan, kita buat pilih, oh kita nak baca buku apa, kita dekat Facebook kita nak follow siapa. Faham tak? Kalau contohnya selama ni kita punya kawan-kawan kat Facebook, yang ni paling teruk lah, level paling teruk, paling bawah, toxic, negatif, semua benda pasal diri dia yang negatif lah, apa benda buruk apa semua dia cerita kat korang, korang pula baca pula tu. Benda tu membantu tak dekat sales korang? Of course tak. So apa korang buat? Korang dah mula tukar kita punya kawan-kawan Facebook. Nampak tak? Apa benda soalan yang kembali kepada one question that matter, iaitu tentang sales, membantu tak sales kita? Kita akan rethink, kita akan berfikir semula, tak membantu lah. So kita akan patah balik, membantu tak sales kita? Kita buat apa? Baru pagi kita buat apa? Post ke sokmed. Benda ni membantu ke tak ni? Cerita membantu. Cerita dulu. Kita dah belajar apa benda apa semua ni. Membantu tak? So sebab tu, kalau contohnya benda ni membantu yang sangat-sangat besar, then tentulah korang boleh banyakkan bantuan tu, banyakkan kita panggil apa, contoh korang kita post ke social media tu so korang besarkan benda tu. Korang boleh buat apa? Belajar pasal personal branding daripada orang personal branding, boleh belajar macam mana copywriting, boleh belajar, faham tak? Dia punya, korang dah boleh jelas dah dekat situ. Lepas tu korang sarapan membantu tak untuk sales korang bertambah? Kita punya ayat ni, sales aku meningkat tak? Membantu tak sales aku meningkat? Ni korang boleh hari-hari lah, boleh zikir benda ni. Okey, kalau aku buat A, membantu tak sales aku meningkat? Baru cantik sikit. Saya delete. Ni soalan dia yang mahal ni. Sekarang ni nak tunggu ke 10, maksudnya saya punya nak tunggu recap, mungkin lagi 2 minggu. Tapi on the way ke 2 minggu ni, korang dah belajar banyak dah kat sebelum-sebelum ni. Dan korang hanya perlu susun je. Sebab sekarang ni saya dah ada satu je baru susun. Pukul 9 malam. Korang copy paste, korang ambil. Dan nombor 2, memang daripada korang sendiri, iaitu memang korang kena PM, DM, siapa-siapa. Mula daripada hot market, family apa semua, warm market, musuh kita, kawan-kawan kita yang dah tak kenal, dah jauh sikit, tapi dia okey-okey, dia kenal kita, aku tak kenal, macam tak kenal kau sangat, ambil kurang macam tu, tadika ke apa ke, tapi dia adalah prospek kita. Coklat kot, siapa yang tahu ke coklat, maksudnya 10 juta kot. Kalau dia tak makan pun mungkin mak dia makan. Kalau dia tak makan coklat white, mungkin dia makan coklat dark. Contoh. Dan pergi pada cold market, orang dah tak kenal kita. So macam mana pun kita as a pahlawan, memang macam mana pun as agent, kita jual coklat, macam mana pun kita memang akan pergi juga kepada cold market. So ini kerja-kerja yang kalau contohnya kita buat benda ni, membantu tak sales aku meningkat? Dia punya soalan. Aku makan sandwich pagi, membantu tak sales aku meningkat? Membantu mungkin, sebab kita nak dapat tenaga, kita nak buat, faham tak? Apa benda kita buat, kita bercakap dengan orang, aku bercakap ni, membantu tak sales aku meningkat? Aku tengah join coaching ni, membaloi tak? Membantu tak sales aku meningkat? So lagi, sebab tu one question that matters. So daripada kat situ lah, mana-mana yang kita rasa macam, ini kau dah, aku buat benda ni sikit, membantu banyak pula tu, kat situ lah yang korang akan buat banyak. Benda-benda yang korang rasa benda tu membantu tapi sikit,
Then korang boleh sikitkan ataupun eliminate, bergantung. Okay, habis. Alamak, tinggal 10 minit lagi. Saya tak masuk lagi nombor 2 sebenarnya. Nombor 2 ni saya tak masuk lagi. Macam mana saya masuk sikit lah. Okay, so far belajar sesuatu tak? 1000 dinar, ada kita ada Cik Nudin, Nur Atira, Alif Aiman, Hedri. Okay, belajar sesuatu tak? Amelia, Saiful Saleh. Okay, komen sikit tengok. Okay, tak masuk lagi nombor 2. Tapi so far belajar tak? Benda ni nampak macam simple tau. Tapi saya recap kalau contohnya saya nak recap balik kan, saya punya bawa pada nombor 1 ni, saya cerita tentang tindakan je. Tapi sangat-sangat penting untuk kita pilih kita punya tindakan yang mana satu yang diberi impak kepada sales kita. Saya dah cerita dah sebelum ni apa benda yang directly membantu kepada sales kita. Tapi masalahnya kita tak tahu apa benda yang kita buat. Sebab tu orang kata, oh aku dah join 6 bulan lama tapi sales aku banyak ni je. Tapi ada orang baru macam contoh Kartini tu kan, 30 hari 6,000 dah, 9,000 dah. Saya tak tahu sales dia dah berapa dah sekarang. 7,000 saya tak tahu lah. Dah 7,000 lah. Jauh beza daripada orang. Sebab dia pilih tindakan dia berbeza dengan orang lain. Cerita rezeki tak rezeki itu cerita nombor lain lah. Sebab tu masuk dalam tindakan one metric, diameter ataupun kita panggil productivity, dia dah masuk sikit lah tajuk-tajuk benda tu. Kalau contohnya kita tahu ataupun kita buat, bukan kita tahu tau, sorry, kalau kita tahu pun apa yang orang lain tahu, tak mungkin kita dapat result yang sama. Tapi kalau kita buat apa orang lain buat, kita akan dapat result sebiji macam dia. Saya bagi contoh, kalau contohnya kita buat apa yang Steve Jobs buat masa dia kecil lagi, agak-agak kita dapat bilion nak macam dia. Masalah kita tak nak tahu apa benda dia tahu pun tak, nak buat apa benda dia buat pun kita tahu. Benda ni simple tau. Sebab tu benda paling senang adalah kita follow je apa yang orang berjaya. Masalahnya follow tu kita tengok dekat luaran je, kita tak tengok dekat belakang dia. Dia punya pijak duri dia macam mana, pengalaman dia macam mana, dia punya pandangan dia. Sebab daripada pandangan tu lah datangnya dia punya keputusan untuk dia nak buat tindakan tu. Sebab tu ada antara ejen-ejen ni, dia punya tindakan dia bergantung kepada keputusan, bergantung kepada apa benda dia nak atas keputusan tu. Contoh, keputusan dia nak sales. Sekarang ni semua yang nak jadi ejen, semua nak sales je. Maksudnya, kalau contohnya kau tak ada duit, kau buat apa jadi ejen? Itulah bahasa mudah aja lah. Saya tak nak cerita tentang filosofi ke, tak nak benda tu. Sekarang ni jadi ejen, kita nak buat duit. Fokus kita nak buat duit. Tapi ada orang berbeza desire dia nak buat duit. So lagi besar dia punya desire dan kesakitan untuk nak buat desire tu, kesakitan kepada desire tu, dia nak sangat benda-benda tu, lagi besar. Okey, ada orang lagi besar benda tu, lagi besar lah dia nak. Tapi masalahnya ada orang setengah macam, aku rasa macam ada apa-apa dah sangat, okey je aku rasa. Sebab tu dia ada dua pilihan. Satu, dia keep going, berada dalam keadaan selesa. Okey, tak ada masalah, aku rasa kalau aku buat aku dapat, kalau tak dapat okey je. Tapi ada satu lagi dia pilihan, ni saya dulu. Sebab Alhamdulillah, saya rasa macam saya tak ada ni, tapi saya punya apa, saya besarkan saya punya masalah untuk saya nak buat benda tu. Contoh macam siapa yang selalu dengar kan, benda paling kecil yang saya kata, antara benda yang saya sebab permulaan nak kahwin, bisnes adalah sebab nak kahwin. Ada orang sebab nak kahwin dia biasanya, tapi sebab kalau contohnya saya dulu tu, sebab saya nampak besar lagi daripada tu, sebab tu saya punya usaha pada kawan-kawan saya yang lain super duper jauh sangat berbeza. Cara pandangan saya buat, saya punya keputusan, saya usaha ke arah tu, saya pilih betul-betul. Kalau contoh orang lain main futsal, saya dah tak main futsal lah waktu tu. Walaupun saya main futsal juga, tapi sebelum main futsal tu saya adalah buat benda yang sikit, yang dia membantu tambah, dia accumulate, dia mengumpul terhadap apa yang saya cakap sekarang, apa yang saya buat sekarang, apa yang saya dapat sekarang. Kau faham tak? Apa yang saya dapat sekarang ni adalah hasil daripada 8 tahun. So, siapa yang tengah tengok ni, kalau contohnya korang nak lalui apa yang saya lalui 8 tahun, punyalah lama. 8 tahun tu maksudnya sampai sekarang lah, apa yang saya capai sekarang, Alhamdulillah. So, punyalah lama. So, kalau contohnya ada orang just, percaya je, follow je. So, sekarang ni, saya dah cakap, dua benda paling besar. Conversion, pergi PM orang.
PM, DM tu benda paling mahal. Nombor 2 traffic. Start untuk buat personal branding. Sebenarnya nombor 2 ni saya nak cerita tentang personal branding. Saya masuk sikit je, 10 minit, lepas tu saya akhirkan. Sebenarnya saya ada tajuk yang panjang, personal branding. So personal branding ni, saya bagi satu contoh lah. Siapa pernah pergi kedai mamak? So pergi kedai mamak, hari pertama, bos, roti canai 1, teh tarik 1, kurang manis. Muka kita pakai baju UK Homestay, contoh. Hari kedua, muka kita, bos, hari yang kedua, pada waktu yang sama, walaupun baju yang lain ke terpulang lah, tapi kita ada muka yang ni, bos, roti canai 1, teh tarik 1, kurang gula. Hari ketiga, bos, roti canai 1, teh tarik 1, kurang gula. Hari keempat, bos, dah sampai dah roti canai dengan teh tarik kurang gula atas meja. Wah, dia cakap, wah, bos, macam mana you tahu? I tak order lagi. You personal branding makan I. Tiba-tiba mamak tu cakap kan. So, apa benda personal branding ni? Adalah bila mana orang ingat apa benda je pasal kita. Orang ingat pasal kita. Orang ingat apa tentang kita. So, personal branding ni, benda yang paling basic sekali adalah, sebelum saya nak cerita tentang macam mana dapat follower lah, apa benda, belum lagi. Itu cerita itu nanti. Sebab personal branding ni, dia makan masa yang sangat panjang. Saya nak beritahu lah. Masa saya kat Darul Quran, saya saya tak pasti ada ke tak kawan Darul Quran, tapi saya nak bagi tahu lah antara tips. Saya boleh kata waktu saya jadi YDP, YDP ni kira macam mengerusi MPP lah, paling top lah kat situ. So dia ada election, PRU, pilihan raya kampus PRK. So saya waktu tu, manifesto saya sangat-sangat teruk. Saya punya kawan tu, dia punya, maksudnya lawan saya tu, dia punya manifesto tu lagi dahsyat gila lah. Tapi nak bagi tahu, saya tak ada manifesto, marketing saya pun tak buat sangat. Saya tak macam kau-kau lah, ada lah buat, tapi tak ada sekau-kau macam dia macam lagi dahsyat lah. Maksudnya, kalau contoh saya nak lawan dia, memang susah gila lah. Tapi Alhamdulillah, maksudnya waktu tu, rasanya lah, saya tak ingat, waktu tu pengundi ada 500, tapi saya dapat 490 undian. So 10 tu dapat kali. Saya tak ingat, tapi lebih kurang numbers dia macam ni. So saya cari balik 10 orang yang undi dia tu. Saya tanya je lah, tapi tak apalah, just macam tanya, kenapa kau undi dia? Just cakap macam, saja aku nak undi kau, tapi kesian pula nanti dia tak ada undi. So yang baki lagi 9 tu saya dapat tahu adalah benda-benda dia kata tak jelas manifesto lah, benda. Maksudnya dia tak kenal saya sangat daripada 10 orang. So 490 ni saya dapat daripada mana? Branding saya daripada first semester saya. Saya nak cakap, maksudnya dia memakan masa branding ni, memakan dia adalah accumulation. Kita punya orang pandangan pada kita secara konsisten. Macam kita order kedai mamak tadi. That's a personal branding. So, apa saya nak bagi tahu adalah, sebelum kita nak konsisten tu, kita clarify dulu apa orang nak bercakap tentang kita. Contoh, saya nak, kalau contohnya saya Afiq Ikhwan, saya nak, kalau contohnya, kalau saya tak cerita personal branding ni, bukannya cerita social media ke apa, ni contohnya real life. Kepada kawan-kawan kita, pada family, benda-benda yang real, benda yang bukannya social media ni, saya tak cakap lah fake, tapi nak kata bukan fake lah, nak kata benda yang paling basic sekali, offline ke apa, benda tak kisahlah. Kalau contohnya saya nak orang bercakap, pentingnya kita nak apa, kita yang susun untuk apa orang bercakap tentang kita. Kita susun dulu, dan kita tak bercakap pun, kau panggillah aku kepada leadership yang bagus, kau panggillah aku untuk jadi businessman yang bagus. Tak, saya tak cakap macam tu. Tapi saya tak cakap kau panggil aku benda, tak. Tapi saya buat benda something yang membuatkan orang lain yang bercakap tentang benda tu. Kita yang create. Sebagai contoh, kalau contohnya saya cakap, leadership bagus, ataupun contoh saya nak dekat orang lain tu nampak saya ni orang yang businessman yang, kalau contohnya tak kata nak berjaya ke, tapi orang nampak saya ni passionate, orang yang sanggup tak putus asa. Macam contoh sebelum ni, saya kata saya dah mungkin almost give up
dah ada 42 homestay, habis lesap semua, saya rugi 600,000. Tapi dalam masa tahun yang sama, saya dapat break new numbers dekat saya punya business advertising saya, 2 juta saya punya sales. Tu saya bangkit semula. So benda-benda tu membuatkan orang lain yang bila saya tak sebut pun, kau panggil lah aku benda ni, tapi saya createkan benda tu. Faham tak? Membuatkan orang panggil, orang tak komen ke apa, tapi benda tu yang dalam mind dia, macam kedai mamak tadi, kita dah tanam dalam kepala otak mamak tu, kita datang je, tapi macam style kedai mamak tu, dia bagi tahu direct. Tapi kita tak nak direct macam tu. So kita ada belakang tu. Sebab tu kita datang dengan story, apa benda kita dulu, apa yang kita nak orang bercakap dulu tentang kita. So pentingnya personal branding ni, supaya saya mungkin bercakap ni tentang dekat orang-orang yang dah start, dah habis dah hot market dia. Warm market dia pun dah habis. Cold market dia dah start pergi cold market. Cold market dia masih lagi boleh guna style macam ni. Tapi dia tak boleh tinggal, dia dah kena upgrade dia punya level marketing dia. Nak tak nak, by hook or by crook dia kena buat. Saya tak cerita lagi tentang follower ke apa ke. So orang kata, kalau contohnya kita nak jadi copywriter yang bagus, tulislah copywriting sebanyak yang mungkin. Nak jadi fotografer macam mana? Ambil lah gambar sebanyak mungkin. Nak jadi penulis, tulislah banyak-banyak. Nak dapatkan follower banyak, tulis dulu banyak-banyak dan konsisten. Macam kedai mamak tadi. Hari pertama, kalau contohnya hari pertama, hari kedua, datang balik seminggu ke depan, order pula lain-lain. So brand tu tak tanam tau dalam kepala mamak tu. So mungkin kedai mamak tu ada setengah bagi, ada setengah tu seminggu. Tapi kedai mamak ni dia punya otak dia dahsyat gila. Kadang kalau contohnya saya duduk, saya tak tahu saya korang kadang saya duduk berapa orang, 6 orang ke, ada ni order lain-lain, dia boleh hafal macam tu. Tepat pula tu dia datang. So tu dahsyat dia. So ni adalah pembukaan je. Pembukaan sebab dah habis lah, tinggal seminit. So apa yang saya nak korang buat adalah kekalkan tentang OMTM dan start. Siapa yang dah start, dah break new numbers, dah habis dah hot market, paling penting hot market kena start dengan personal branding, start menulis. Jangan tanya saya social media apa benda, semua ambil, semua ada orang tak? Semua ada. Kalau tanya saya nak buat video ke menulis, dua-dua. Sekarang dah ada tiga-tiga. Bercakap maksudnya tak ada muka, buat tiga-tiga. That's a marketing. Sebab kita dah nak start attract orang untuk datang pada kita. Sebab sekarang ni kita tengah buat sales, kita pergi kepada orang, kita push ni maksudnya kita push lah, kita pergi dekat market untuk macam mana pun kita tak ada macam duduk je tiba-tiba sales datang, tak ada. Demand, ada setengah demand, kita yang create demand tu, itu yang paling penting. Macam Apple, dulu tak ada Apple, tapi dia create demand tu. Dia pull orang. Dia ada lah, dia punya sistem macam mana dia, maksudnya dia punya marketing dia macam mana, tapi dia pull untuk tarik. Sebelum ni ada 1000 tahun dulu ada tak Apple? Tak ada. Ada tak orang pakai Apple 3 bintang ni? Tak ada. Samsung dulu pun tak ada. Tapi dia create demand tu, dia buat marketing untuk pull datang dekat dia. So sama juga, siapa yang dah start habis dia punya tu, dah start kena pull pula orang luar. So sebab tu kena start menulis. Menulis tak semestinya ada banyak cara. Kalau korang tanya, sebab tu saya tak sempat ni, tapi banyak cara. Paling penting menulis je. Menulis apa? Lantaklah. Pasal live korang ke, boleh gila-gila. Saya punya, ada setengah guru, dia letak 3+1. 3+1 ni maksudnya 3 konten. 3 konten ni apa benda? 3 pasal personal life dia. Paling simple kan? Hari ni punya cerita, hari ni, semalam punya cerita, bawa kepada hari ni. Dia punya tu adalah, kalau contoh nak konten, startkan dengan dulu benda negatif. Contoh, bukan negatif, terpulang. Start dulu benda negatif, ataupun start dengan benda positif. Sebab negatif ni dia lebih viral lah sikit. Kita nak attract orang. Tapi penting, negatif, bukan negatif je. Tapi bawah sekali tu, dia kena ada positif yang buatkan orang lega baca. Kalau siapa pernah baca tulisan saya yang pasal tentang, saya rugi 600,000, itu negatif. Rugi, tapi orang attract orang suka benda-benda kepo ni. Tapi bawah tu saya bagi good feel good moment. Saya feel good moment. Yang baca-baca tu macam bestnya share selamat hari raya. Macam tu salah satulah. InsyaAllah saya akan go deeper lain kali, tapi dah start dah untuk korang dah boleh buat ke arah benda ni. Tapi yang benda-benda yang lain tu jangan tinggal. Tapi ni dah kena start buat. Okay, ambil pukul 9. Kalau 9 malam tu memang dah confirm dah. Sales
Tapi pagi korang dah kena start seeding. Tapi tu pulang, korang boleh, jangan tanya pukul berapa ke apa ke. Paling penting menulis. Then korang sendiri boleh tahu, oh kalau tulis banyak ni, like banyak ni, komen. Kalau tulis pasal benda ni, orang tak suka sangat. Tapi tulis pasal benda ni, suka pula. So macam contoh dulu kan, saya test juga banyak kali. Tapi antara, sebab saya kawan-kawan yang umur macam ni, saya tengok, oh rupanya orang suka tips-tips kahwin muda ni apa benda. So saya share lah. Tapi saya tak share benda yang saya tak buat. Saya share benda apa yang saya buat. So lantaklah, kita bukannya perfect pun, tapi orang nak nampak daripada pandangan kita. Sebab kita pun ada daripada pandangan kita sebelum-sebelum ni, apa kita punya pemikiran kita. So itulah orang nak. Tapi benda tu masukkan emosi, masukkan cerita dekat dalam tu. So ubah cerita tu, bukan gubah cerita tu, buatkan orang seronok baca. Tu benda-benda tu yang membuatkan attract, branding kita meningkat. So lepas ni, bila branding meningkat, pukul 9 malam kita suruh beli ke something ke, InsyaAllah orang akan lebih senang. Alright, so jom kita tarik semua orang ke dalam kiss. Okay, kalau tawakal saja tanpa usaha susah juga. Jadi memang kena sekali dengan usaha. Yes, betul. Semua meningkat tu lah selagi ada usaha. Yes. Okay, so saya rasa itu sahaja. Semak pula saya tengok saya punya live kali ni. Termasuk pula. Tengok sikit belakang. Okay, dapat minit dah terlebih. InsyaAllah teruskan. Minggu depan pun saya ada lagi 2 minggu untuk saya bawa tajuk baru sikit. Tak ada baru sangat. Ada part-part yang saya go deeper. Macam saya cakap, first saya akan cerita tentang motivation, disiplin, mindset. Tu benda-benda tu yang penting. Then nombor 2, part tu saya akan cerita lebih pada marketing. Tapi mindset tu sebenarnya sangat-sangat penting. Bila kita faham keseluruhan mindset tu, marketing macam mana, senang gila, kacang gila kita nak buat. Okay, so saya rasa itu saja. Cuba komen, belajar tak sesuatu malam ni? Cuba komen, cakap saya belajar banyak, saya belajar banyak malam ni. Cuba komen banyak sikit bagi aku lega sikit. Ni keluar buih-buih ni. Okay, so saya rasa itu saja. Hopefully saya nak ada muka-muka baru yang buat sales. Tak apa, tanam je, jual kat kawan-kawan. Sebab kita sharing. Malam-malam pun tiba-tiba orang beli dekat link. Kalau dropship, kita yang kena layan dia. Kan payah. Kalau contohnya dia tak beli time tu dekat kita, dia tak bayar kat kita, dah maksudnya kalau kita kita tak entertain dia, tak dapat lah. Tapi kalau macam ni, kita share link, kan link tu kan masuk kat website kan. Website yang tolong jualkan. So kita dapat commission. Kan best. Website tu kan dah menjual lah. Cantik lagi. Tapi itu pun insyaAllah saya tengah improve lagi. Benda-benda beberapa. Kita orang pun tengah improve. Itu pun dah berapa persen dah dia punya conversion rate dia. So tambah je, masukkan je banyak-banyak. Sebab dia ada tapak kaki. Paling penting tapak kaki tu kita sebarkan seramai mungkin. Okay, saya rasa itu saja pada malam ni. Saya jumpa lagi minggu depan Isnin 9.30 malam. As long as tak ada apa-apa pengumuman, masih kekal Isnin lock coaching with Afiq Ikhwan, founder Yukis. Lock dan bersedia untuk belajar. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sama-sama dengan kita. Ada lagu tak? 1 2 3. The rock star parking everybody wants out on the street, 40 feet from the bus stop. Cause every day and every night I'm slamming the bubbly Diet Coke from the store down on the corner block. I don't even notice all these plastic dishes. You know I'm a handle my own business. I'm a boss. Baby, I'm a boss. Calling all the shots. Baby, I'm a boss. You know I'm a baller. I keep the mansion running
million dimes I got. Cause every day and every night, you know that I'm living large. But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Gonna get a pimped out two-door Honda Civic. You know how I handle my business. Boss, boss, baby, I'm a boss. Boss, boss, calling all the shots. Shots, shots, baby, I'm a boss. Boss, you know I'm a baller. I don't ask permission, I only ask forgiveness. You know I'ma handle my own business. Hey. I'm a boss, boss, boss. Baby, I'm a boss, boss, boss. Calling all the shots, shots, shots. Baby, I'm a boss, boss. You know I'm a boss. I'm a boss, boss, boss. Baby, I'm a boss, boss, boss. Calling all the shots, shots, shots. Baby, I'm a boss, boss. You know I'm a baller. I got the rock star parking everybody wants. Out on the street, 40 feet from the bus stop. Cause every day and every night I'm slamming the bubbly. Diet Coke from the store down on the corner block. I don't